Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Amri bin Aslah dan saya dari kelas Bahasa Melayu 1. Jadi hari ini saya akan melakukan tugasan kedua tajuk pengantar pengajar pendidikan yang diajar oleh Encik Muhammad Anwi bin Hussein, dan kod kursus ini ialah GPP 1092. Jadi ayo kita teruskan dengan pembincangan saya pada hari ini. Okey, pembincangan seterusnya pula saya akan terangkan apakah aktiviti yang saya telah pilih dan macam mana kita akan melakukan aktiviti tersebut. Jadi aktiviti ini dinamakan sebagai aktiviti membatangi suku kata, iaitu KV dan KV, konsonant vokal tambah konsonant vokal. Jadi aktiviti atau bahan bantu mengajar ini saya menggunakan berbentuk digital, iaitu word wall. Jadi jom kita tengok bagaimana saya melakukan aktiviti ini. Okey, jadi kita telah selesai video bagaimana melakukan aktiviti itu. Jadi kita akan teruskan dengan apakah kelebihan-kelebihan yang terdapat pada aktiviti tersebut. Jadi kelebihan yang pertama ialah murid dapat membatangi suku kata tersebut dengan baik. Terutamanya konsonant vokal tambah konsonant vokal. Sebagai contoh perkataan, mata, cili, lada, dadu. Okey. Kelebihan kedua pula ialah murid dapat mempelajari bagaimana ingin menyebut setiap bahagian suku kata dengan betul. Hal ini kerana saya telah memasukkan elemen suara ke dalam permainan digital tersebut. Kelebihan yang ketiga pula ialah murid akan lebih berminat terhadap aktiviti ini kerana aktiviti ini melibatkan penggunaan teknologi moden, sama ada laptop, komputer atau telefon pintar, yang selaras dengan perkembangan teknologi kita pada masa kini. Mereka akan lebih meminati untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan digital. Jadi, kelebihan keempat pula ialah murid dapat mengetahui bagaimana ingin belajar melalui teknologi yang moden sekarang ini. Jadi, dengan ini, murid dapat mempelajari lebih banyak aktiviti ataupun tajuk yang berkaitan dengan aktiviti digital melalui penggunaan internet ataupun teknologi moden. Dan kelebihan yang terakhir ialah murid boleh mempelajari dengan lebih mendalam tentang suatu subjek itu. Mengapa? Apabila murid meminati suatu subjek ataupun meminati suatu subjek oleh kerana aktivitinya tersebut menarik, jadi mereka akan mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang tajuk itu dan
mereka sendiri akan melakukan aktiviti-aktiviti digital yang berkaitan dengan tajuk itu. Jadi itu sahaja kelebihan yang terdapat pada aktiviti ini. Kita akan ke topik yang seterusnya. Topik yang seterusnya pula ialah penambahbaikan aktiviti. Aktiviti saya tidak semestinya sempurna, jadi ia akan ada kekurangan-kekurangan dia. Jadi saya telah memikirkan beberapa penambahbaikan yang dapat dilakukan ke atas aktiviti digital yang telah saya cipta ini. Jadi penambahbaikan pertama ialah saya akan menyediakan ganjaran jika murid dapat melakukan aktiviti tersebut sampai habis untuk memberi motivasi kepada murid. Jadi maksud saya di sini ialah apabila murid melakukan sesuatu aktiviti itu, sama ada salah ataupun betul, tapi dia telah berjaya melakukan aktiviti itu habis ataupun selesai semua aktiviti yang saya cipta itu, saya akan memberikan ganjaran kepadanya. Hal ini dapat memberikan motivasi yang lebih kepada murid untuk melakukan aktiviti itu lagi, sama ada aktiviti digital ataupun fizikal. Jadi penambahbaikan yang kedua pula ialah saya akan menggunakan tajuk selain daripada suku kata seperti kata nama, kata majmuk dan lain-lain lagi, agar murid tidak bosan dan dapat menguasai tajuk lain dengan bagus. Penambahbaikan yang ketiga pula ialah saya akan menukarkan aktiviti ini ke dalam bentuk fizikal agar murid dapat merasai perkara yang sebenar apabila melakukan aktiviti tersebut dan dapat mempelajari pembelajaran itu dengan lebih faham dan mendalam. Dan penambahbaikan aktiviti yang terakhir pula ialah saya akan mencipta sendiri aktiviti atau bahan bantu mengajar supaya saya dapat memenuhi cita rasa saya dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan literasi dalam kalangan murid. Mengapa? Apabila saya mencipta sendiri aktiviti tersebut ataupun aktiviti digital, sama ada dalam bentuk digital ataupun fizikal, tanpa menggunakan template ataupun tapak-tapak yang telah orang lain bina, tapi saya akan membina tapak itu sendiri. Jadi dengan ini saya dapat mengetahui macam mana masalah-masalah murid ataupun masalah-masalah literasi yang murid hadapi ketika belajar. Jadi itu sahaja untuk penambahbaikan aktiviti ini. Kita akan ke topik yang seterusnya. Sebelum kita memulakan dengan topik kita yang seterusnya, iaitu apakah berkaitan aktiviti tersebut dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan, kita akan berkenalan dulu dengan beberapa dasar pendidikan ataupun sistem pendidikan yang Malaysia telah perkenalkan mengikut semasa ke semasa. Jadi dasar yang pertama ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM pada tahun 2013 hingga 2025 bagi menjadikan pendidikan terbaik untuk semua murid. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun iaitu sehingga tahun 2025. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21 ini. Pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Okey, baik. Sistem pendidikan Malaysia yang kedua pula ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. SKPM ni terbahagi kepada dua iaitu SKPM dan SKPM G2. SKPM G2 itu terdiri daripada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Jadi kita akan menerangkan tentang apakah itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia terlebih dahulu. Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM telah mengambil inisiatif bagi menggubal satu standard kualiti pendidikan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di suatu institut pendidikan itu.
Standard Kualiti Pendidikan yang dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM telah diperkenalkan pada tahun 2010 yang merupakan kesinambungan kepada SKPM sekolah pada tahun 2003. Jadi, SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. SKPM ini teruntuk kepada semua sekolah-sekolah di Malaysia, sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Jadi kita akan ke topik yang kedua pula iaitu SKPMG 2. Baiklah, topik yang kedua pula ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ataupun SKPMG 2. Jadi, apakah itu SKPMG 2? Jadi, kita akan menerangkan apakah itu SKPMG 2. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2025, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Mulai 2017, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ataupun SKPMG 2. Sebagaimana SKPM pada tahun 2010, SKPMG 2 juga merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah, terutamanya sekolah-sekolah di dalam Malaysia untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Itu sahaja bagi tajuk sistem ataupun dasar-dasar pendidikan di Malaysia. Kita akan tajuk yang seterusnya iaitu setelah selesai saya menerangkan ketiga-tiga dasar-dasar ataupun sistem pendidikan yang dicipta oleh kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia, saya akan terangkan pula perkaitan aspirasi dan hala tuju pendidikan dengan aktiviti yang setelah saya cerita iaitu aktiviti digital world tersebut. Jadi saya akan teruskan dengan aktiviti world itu merangkumi 3 anjakan PPPM dari 11 anjakan PPPM, Pelan Pembangunan Malaysia. Jadi Pelan Pembangunan Malaysia ni telah melancarkan 11 anjakan bagi menerajui aspirasi dan hala tuju pendidikan yang cerah bagi Malaysia. Jadi saya telah pilih anjakan 2, anjakan 4 dan anjakan 7 yang berkaitan dengan aktiviti digital yang telah saya cerita itu. Jadi kita akan mulakan dengan anjakan 2. Anjakan 2 bermaksud memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Jadi saya telah mencipta bahan bantu mengajar tersebut menggunakan bahasa Melayu, iaitu menggunakan subjek bahasa Melayu iaitu membatangi suku kata. Jadi tidak semestinya bahan bantu mengajar itu perlu menggunakan subjek bahasa Melayu. Malah ia boleh menggunakan subjek lain juga seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan murid juga digalakkan untuk mengambil bahasa tambahan seperti bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa India, bahasa Perancis dan lain-lain lagi. Jadi anjakan seterusnya kita ke anjakan keempat iaitu mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Jadi hal ini bermaksud apabila saya melakukan sesuatu bahan bantu mengajar dalam bentuk sama ada fizikal ataupun digital, murid-murid ataupun orang-orang sekeliling akan menampakkan bahawa profesion keguruan ni bukan hanya sekadar profesion biasa, malah ia akan menjadi sebuah profesion pilihan bagi murid-murid. Kerana murid akan melihat bahawa guru telah melakukan ataupun mencipta sesuatu yang menarik. Hal ini akan menarik minat mereka untuk menjadi seorang guru agar mereka boleh mencipta sesuatu yang menarik juga kepada anak-anak murid mereka nanti. Jadi anjakan yang terakhir yang berkaitan dengan aktiviti saya ini ialah anjakan 7. Jadi apakah itu anjakan 7? Anjakan 7 memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia sangat menekankan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi selaras dengan perkembangan teknologi moden pada masa kini. Jadi
banyak kajian yang banyak dapatan dari kajian yang menyatakan bahawa murid-murid pada masa kini lebih tertarik kepada bahan-bahan digital ataupun bahan-bahan yang melibatkan penggunaan TMK ataupun internet. Kerana hal ini kerana mereka sudah lama ataupun lebih awal lagi terdedah dengan teknologi seperti telefon pintar dan tablet. Jadi hal ini dapat dengan saya menggunakan aktiviti digital itu dapat menarik lebih ramai lagi murid untuk belajar bahasa Melayu. Dan saya telah memanfaatkan aktiviti itu dalam digital, iaitu teknologi maklumat komunikasi, untuk meningkatkan lagi kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan saya di dalam kelas. Okey, itu saja untuk topik ini. Kita akan ke topik yang seterusnya. Okey, saya sudah siap menerangkan ketiga-tiga anjakan dari 11 anjakan PPPM yang berkaitan dengan aktiviti digital saya. Jadi saya akan teruskan dengan berkaitan 3 aspek aspirasi murid dari 6 aspirasi murid dengan aktiviti digital saya. Jadi kita akan mulakan dengan aspek pengetahuan. Jadi aspirasi murid ni ada 6, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Tetapi bahan bantu mengajar saya hanya berkait rapat dengan 3 aspirasi dari 6 aspirasi murid yang disediakan oleh PPPM. Jadi kita akan mulakan dengan pengetahuan. Okey, pengetahuan. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar berfungsi secara berkesan dan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Pengetahuan yang diperoleh oleh murid diharap dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, jadi bahan bantu digital saya berkait rapat dengan pengetahuan. Mengapa? Ialah bahan bantu digital saya ciptakan untuk mereka belajar, untuk mereka mendapatkan ilmu tentang bahasa Melayu, iaitu membatangi suku kata. Jadi apabila mereka memperolehi pengetahuan ataupun ilmu tentang membatangi suku kata, mereka akan menggunakannya dalam kehidupan seharian mereka, dan mungkin mereka dapat menyebarkan fahaman mereka kepada orang lain dan memanfaatkannya. Jadi dengan ini ia memenuhi aspek aspirasi murid, iaitu pengetahuan ini. Okey, kita akan ke kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran berfikir. Jadi kemahiran berfikir ini merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Pemikiran kreatif dan inovatif, iaitu kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baru amat diperlukan jika mahu bersaing di peringkat global ini. Jadi apa berkaitan bahan bantu mengajar yang bentuk digital yang telah saya cipta? Okey, jadi bahan bantu mengajar saya dicipta untuk membuat murid itu berfikir. Mereka akan berfikir bagaimana ingin membatangi suku kata. Sebagai contoh, ma diberikan 2 soalan, sama ada ta ataupun na. Jadi saya sediakan suara. Sambil-sambil itu saya sediakan suara. Jika anda tekan pada butang suara dekat ta, akan bunyi mata. Kalau anda tekan suara dekat bunyi na, mana. Jadi di situ murid akan berfikir. Dan saya juga sediakan gambar untuk soalan itu. Jadi murid akan berfikir, ni gambar mata, jadi saya perlu tekan mata. Okey, jadi itulah tujuan BBM ataupun bahan bantu mengajar yang saya cipta. Okey, kita akan ke aspek yang ketiga, iaitu kemahiran memimpin. Aspek ataupun aspirasi murid yang ketiga yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar ataupun BBM digital saya ialah kemahiran memimpin. Kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting.
Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal, bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Jadi, apakah perkaitannya dengan BBM saya? Jadi, okey, baiklah. BBM saya ni, saya menciptanya dalam bentuk digital. Ia mempunyai 10 nombor kesemuanya. Jadi, saya boleh mengubah aktiviti tersebut daripada bentuk individu kepada bentuk berkumpulan. Sebagai contoh, saya akan memberikan setiap nombor tersebut satu kumpulan. Contohlah, dalam satu kelas ni ada 26 murid. Jadi saya akan bahagikan murid-murid tu kepada beberapa kumpulan mengikut kotak-kotak tersebut. Jadi setiap kumpulan akan mempunyai seorang pemimpin ataupun ketua yang akan dilantik dan dipilih sendiri oleh ahlinya. Jadi di situlah kita boleh nampak bagaimana seorang pemimpin itu mengetuai kumpulan mereka dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam bahan bantu mengajar saya. Jadi itu yang saya ingin buat penambahbaikan terhadap BBM saya. Jadi itu sahaja untuk 3 aspirasi murid ini. Kita akan teruskan dengan seterusnya. Okey, jadi saya telah selesai menerangkan 3 aspirasi murid yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar digital saya. Jadi saya akan teruskan dengan 4 standard kualiti dan tindakan untuk mencapai SKPMG 2 yang berkaitan dengan BBM digital saya. Jadi BBM digital saya telah menepati 4 standard kualiti dan tindakan untuk mencapai standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua. Jadi ada 4 standard kesemuanya, iaitu kita mulakan dengan guru mengawal proses pembelajaran secara terancang. Guru perlu mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDP. Sebagai contoh, BBM saya telah melakukan BBM untuk mengajarkan murid tentang bahasa Melayu, iaitu membantangi suku kata. Jadi pada hari tersebut saya akan memfokuskan murid-murid untuk bergiat aktif dalam melakukan aktiviti BBM digital saya, sama ada menggunakan komputer sekolah ataupun laptop, tablet dan komputer kepunyaan saya sendiri. Jadi saya akan merancang bagaimana murid-murid akan bergerak aktif melakukan aktiviti tersebut. Saya juga akan merancang dalam satu masa subjek saya yang saya mengajar itu, saya akan merancang dari mula hingga akhir bagaimana setiap murid akan mendapat peluang untuk melakukan aktiviti tersebut. Ya, jadi itulah sebab-sebab ataupun perkaitan BBM saya yang berkaitan dengan standard kualiti dan tindakan SKPMG 2, iaitu guru mengawal proses pembelajaran secara terancang. Jadi standard kualiti yang kedua pula ialah guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Jadi guru perlu merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif, dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk murid memimpin dan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan isi pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri berdasarkan objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan. Jadi apa yang standard quality ini mengatakan bahawa jika dilihat kepada BBM digital saya telah mencipta satu BBM yang di mana murid akan belajar bagaimana ingin membatangi suku kata. Jadi di situ saya akan mendorong minda murid untuk berfikir
bagaimana ingin menyelesaikan masalah ini. Dan saya juga ada sebut pada slide sebelum ini tentang saya akan menukarkan saya akan menukarkan cara permainan ini dimainkan dari individu kepada bentuk berkumpulan. Jadi di situ murid-murid di mana saya akan melantik ataupun mereka akan pilih sendiri siapakah pemimpin setiap kumpulan tersebut. Jadi di situ saya dapat lihat bagaimana murid-murid berkolaboratif, bekerjasama dan berkomunikasi antara satu sama lain agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada BBM saya ini. Jadi itu yang dimaksudkan dengan standard yang kedua, iaitu standard kualiti dan tindakan untuk mencapai standard SKPMG 2. Jadi kita akan terus ke topik yang seterusnya. Baiklah, kita akan teruskan dengan dua lagi standard kualiti dan tindakan untuk mencapai standard SKPMG 2. Jadi di sini dia cakap murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Penerangannya, guru ataupun saya memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan kepada murid serta prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah, menyeluruh dan berterusan. Seperti ataupun sebagaimana yang saya cakap sebelum ini di dalam slide penambahbaikan BBM saya akan memberi ganjaran dan pujian kepada murid-murid saya apabila mereka selesai melakukan semua BBM digital yang saya cipta. Hal itu akan memberikan semangat kepada mereka untuk belajar lagi ataupun minat lagi terhadap bahasa Melayu, dan mereka akan lebih bersemangatlah untuk melakukan suatu aktiviti jika berkaitan dengan subjek bahasa Melayu. Malah subjek lain juga boleh menjadi subjek kegemarannya apabila seorang guru bagi setiap subjek itu memberi galakan ataupun penenggahan positif kepada dia. Jadi standard kualiti dan tindakan untuk mencapai standard SKPMG kedua yang terakhir ialah guru mendorong emosi murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Jadi penerangannya, memberi respon, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti ini secara kolaboratif, berpemikiran kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pelajaran secara aktif, yakin dan berhemah. Jadi sama juga dengan slide yang sebelum ini dan slide penambahbaikan juga. Saya akan menambah baik dengan menukarkan aktiviti BBM digital itu dari individu kepada aktiviti yang kumpulan. Jadi saya akan tukar aktiviti tersebut kepada kumpulan. Dengan ini murid-murid dapat bekerjasama dengan sesama mereka dengan melantik seorang ketua dan bagaimana mereka berkomunikasi di antara mereka. Hal ini dapat mencapai standard kualiti dan tindakan untuk mencapai standard SKPMG 2. Jadi itu saja perkaitan yang berkait rapat dengan aktiviti BBM digital saya yang telah saya cipta. Baiklah, kita telah selesai menerangkan semua perkaitan aspirasi dan hala tuju pendidikan yang berkait rapat dengan bahan bantu mengajar digital saya. Jadi kita akan teruskan dengan implikasi sistem pendidikan kepada guru. Jadi ada 4 kesemuanya. Kita akan mulakan dengan pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Guru juga perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Jadi implikasi kedua pula ialah kemahiran teknologi. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Di samping itu, guru harus mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seseorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Seperti
hal ini juga berkait dengan BBM digital yang telah saya cerita, iaitu di mana saya telah menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu bahan digital yang boleh dimainkan sama ada di dalam telefon pintar, di dalam tablet ataupun laptop dan juga komputer. Itu dapat menarik lebih banyak murid untuk belajar dengan kami guru, dan juga menunjukkan bahawa guru juga pandai menggunakan teknologi-teknologi yang sejajar dengan perkembangan teknologi moden terkini. Jadi kita akan ke dua lagi implikasi kepada guru. Dua lagi implikasi kepada guru, iaitu mempunyai wawasan dan menjadi suri teladan. Jadi kita mulakan dengan mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Dan implikasi yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Suri teladan. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPM, setiap murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 tahun hinggalah 17 tahun, 7 tahun hingga 12 tahun dan 13 tahun hingga 17 tahun. Dalam tempoh ini, sekolah menjadi institut penting untuk penghayatan nilai dan pemupukan perpaduan. Guru bukan sahaja harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku mereka, tetapi guru juga harus berusaha menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran aktiviti co-curriculum serta aspek pembangunan sasiah murid. Jadi di sini dia cakap guru perlu menjadi suri teladan kerana bukan ibu bapa sahaja yang bersama murid pada ketika cuti sekolah, tapi murid banyak lagi menghabiskan minggu-minggu mereka dengan guru. Jadi guru perlulah menjadi suri teladan kepada mereka agar murid-murid dapat mencontohi perkara ataupun sifat-sifat positif yang terdapat pada guru itu untuk mereka menggunakannya ataupun menunjukkan balik kepada orang lain apabila mereka meningkat dewasa nanti. Jadi itu saja untuk implikasi sistem pendidikan kepada guru. Kita akan teruskan dengan slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Okey, kita telah sampai ke penghujung slide ataupun perbentangan tugasan pentaksiran berterusan GPP 1092 ini. Jadi kita akan membincangkan ataupun menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia telah banyak melakukan dasar-dasar atau sistem-sistem pendidikan di negara kita ini untuk melahirkan generasi-generasi yang akan datang supaya mereka mahir dalam bidang pendidikan. Namun, kesemua dasar-dasar ataupun sistem-sistem pendidikan itu tidak akan jadi ataupun tidak akan menunjukkan perubahan jika murid itu sendiri tidak ubah diri mereka. Jadi guru menjadi tonggak utama seorang murid itu untuk belajar mengenali dunia, sama ada dalam dunia pelajaran ataupun dunia nyata. Guru memberi pengaruh yang sangat besar selain ibu bapa. Guru ini ibarat menjadi ibu bapa mereka ketika mereka di sekolah. Jadi kita sebagai guru, sebagai seorang guru, perlulah membimbing anak-anak murid kita. Bukan sahaja sekadar kita pergi ke sekolah untuk bekerja, tetapi kita hendaklah menjadi seperti ibu bapa mereka, di mana kita membimbing mereka daripada mereka yang tidak tahu kepada mereka tahu, dari mereka mereka tidak pandai kepada mereka pandai. Jadi itu sahaja kesimpulan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.